mengatakan bahawa memuliakan dan mengagungkan Al-Quran termasuk cabang iman yang ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Menghadap kepada Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah. Menghadap kepada Yang Maha Mulia Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Menghadap kepada Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanan Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ampun tuanku, ibu ampun, sembah patik mohon diampun. Dari jauh menjunjung duli, surah dekat langsung menyembah. Terangkat kadam jari 10, jari seperti susun sirih. Daulat tuanku patik mulai, moga berkat melimpah ruah. Keberangkatan tuanku berhenti sungguh, sembah beradat patik nan junjung. Tuanku bak payung gemala gantih. Ampun tuanku, patik dengan ini mohon perkenan kepada tuanku bagi patik meneruskan bicara, mengatur kata, merangkai ayat, mengungkap pandangan atas maudhu' nuzul Quran pada petang ini. Ampun tuanku. Hadirin hadirat, para puasawan, tuan-tuan guru, para alim ulama yang dirahmati Allah sekalian. Ramadan 17 sedang bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Lailatul Qadar ada cirinya. Bumi pun senyap, tiada anginnya. Haiwan tumbuhan bisu suaranya, seakan berhenti semua geraknya. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah semakin mendekat. Itulah buah amal yang berkat. Pada petang ini kita sama-sama berkumpul. Pertamanya untuk menghadiahkan bacaan Yasin dan Tahlil kepada insan-insan tersayang yang telah pun dijemput ilahi, khususnya kepada almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah. Entah bulan, entah mentari, entahkan bintang beribu juta, puas dipujuk hati sendiri, namun rindu pada almarhum masih bertakhta. Petang ini juga kita sama-sama berkumpul dan memuliakan Al-Quran. Dan memuliakan Al-Quran ini adalah wajib bagi setiap Muslim. Kata Syekh Nawawi Banten dalam kitab Qami'atut Tughyan mengatakan bahawa memuliakan dan mengagungkan Al-Quran termasuk cabang iman yang ke-19. Cara untuk mengagungkan Quran, kata beliau, pertama sekali adalah suka mendengar Al-Quran. Maka tahniah kepada kita semua petang ini yang masih boleh bertahan mendengar Al-Quran daripada awal sampailah kepada khatamnya. Sebab itu bukan senang untuk seorang itu suka mendengar Al-Quran. Bagi kita pada petang ini, bacaan kita ini biasa saja. Bayangkan ada satu santri dan juga kiai-kiai di pondok pesantren di Desa Temboro di Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Mereka tarawih 23 rakaat 8 jam. Bayangkanlah. Tarawih 23 rakaat 8 jam. Start daripada pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi. Rakaat pertama sampai 20, imam baca komplit 30 juzuk. Tiap-tiap malam khatam 30 juzuk. Balik pukul 3 pagi. Kita habis tarawih balik pukul 9.50. Rasa masuk surga sangat dah. Lambat sangat. Rasa mati syahid aku ni kalau langgar lori. Bayangkan balik pukul 3 pagi. Memang dia orang. Tapi kenapa dia enjoy mendengar Quran? Sebab mereka adalah pencinta Al-Quran. Di Jawa Timur ni ada macam-macam. Ada semayang 23 rakaat 8 jam pun ada. Ada hak jenis semayang 23 rakaat 7 minit pun ada. Dia macam-macam. Pesing geng-geng ni kita tidaklah mengikut mereka. Ada. Iaitu di Udanau, di Blitar. 7 minit saja. Fatihah hanya 5 saat sahaja. Kenapa mereka ni tahan mendengar Quran yang panjang-panjang? Sebab enjoy the process. Baik itu pencinta Al-Quran, dia enjoy proses mendengar Al-Quran. Sebab itu dalam sejarah, dalam kitab Alfu Qisah min Qisasus Salihin wa Nawadir Zahidin, karangan Syekhani Al-Haj, bayangkan ada seorang wanita selama 40 tahun dia bercakap hanya menggunakan Al-Quran saja.
Orang beri salam pun dijawab dalam jawapan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan jawab, salamun qaulam mir rabbir rahim. Surah Yasin ayat 58. Orang tanya dia, makcik buat apa kat sini? May yudlilillahu fala hadiyalah. Surah Al-A'raf 186. Rupanya dia nak ngabur, dia sesat jalan. Sebagai contoh, dia sentiasa menggunakan Quran. Orang tanya dia, makcik dari mana nak ke mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rupanya dia daripada Mekah nak menuju ke Palestin. Dia sentiasa baca Quran. Maka kata para ulama, orang yang suka dan cinta kepada Al-Quran ini ada beberapa tanda. Pertama sekali adalah dia mesti memiliki dan mencintai Al-Quran. Hadirin hadirat, salafus salih dia bukan sekadar baca Quran, tapi dia juga memiliki mushaf yang dia sayangi. Ramai daripada kalangan kita pandai baca Quran, tapi Quran sendiri tidak wujud. Quran yang ada di rumah kita barangkali Quran hadiah. Ataupun ada orang pergi masjid, dia ambil Quran bawa balik. Quran curi namanya. Beli tak pernah, tak boleh. Orang yang cinta Quran, dia mesti beli Quran. Sebab tanda orang bangga, dia memiliki. Dan kita sebagai Muslim, kita bangga kita ada Quran. Orang Nasrani, kawan-kawan kita Nasrani, mereka ada Injil. Orang Yahudi ada Taurat. Orang Hindu ada kitab Veda. Orang Buddha ada kitab Tripitaka. Orang Taoisme ada Tao Te Ching. Orang Majusi Zoroaster ada kitab Zen Avesta. Orang kebatinan pun duduk tengah hutan ada kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul dan berbagai kitab. Maka bagi kita Muslim, banggalah dengan Al-Quran. Quran ini mukjizat. Mukjizat dari segi apa? Susunan kata-kata, keindahan bahasa. Sebab itu Al-Walid bin Mughirah, dia seorang non-Muslim, ayah kepada Khalid Al-Walid. Dia ni sastrawan Mekah ketika itu. Kata dia, fawallahi ma fikum rajulun a'lam bil ash'ar minni wala a'lam bi zajaz wala bi qasidah minni wala bi ash'aril jin. Kalangan di Mekah ni yang paling terror sastra, kawanlah. Tak ada dah orang boleh challenge. Dia seniman. Tapi kata dia, setiap kali aku dengar Quran, aku tahu ni bukan sastra. Bahasanya tinggi. Sebab syair Arab paling tinggi boleh puji perempuan saja. Macam contoh kita lah lagu-lagu di Malaysia, kalau tuan-tuan karaoke macam-macam, 10 lagu, 9 lagu pasal perempuan je. Rozana, Suzana, Azura, Fatimah, Amalina, Tamar Rashidah Utama, itu je. Nama perempuan je, tak banyak cerita fenomena alam, tanam pokok, tak ada. Tapi bila mereka dengar Quran, ini bukannya syair. Tinggi bahasa Quran. Pertama, dia tak boleh nak tiru. Musalamah Al-Kazab, dia pernah cuba nak tiru Quran. Dia rekalah macam-macam ayat Quran. Al-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. Maknanya, al-fil, gajah. Wa mal-fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, mu tahu tak gajah tu apa? Lahu khurtumun tawil, dia ada belalai panjang. Walahu zaid, dia ada ekor pendek. Tak sedap langsung, surah dia buat tu tak sedap. Inna a'tainakal khu'khu fasalli li rabbika waz'aj inna syani'aka huwal abla ibla. Tak sedap. Surah dia buat, dia cuba buat tapi gagal. Mukjizat yang kedua adalah Quran satu-satunya bahasa yang telah bertahan di dunia selama 2000 tahun. Bahasa Inggeris pun 1000 tahun dulu orang tak boleh baca lagi dah. Walau pandai macam mana kita pun baca Old English yang 500 hingga 1500 Masihi, itu tak boleh baca. The Exeter Book, dia tulis 950 sampai 1000 Masihi. Koleksi Old English Poems and Riddles, itu tak ada orang dah boleh baca. Old English abad ke-12, tak ada orang boleh baca. Sebat seglode fifth dagas. Ini bahasa Inggeris, tapi tak difahami lagi dah. The boat sailed for 5 days. Fifth batas seglode of a brim. 5 boats sail over the sea. Bahasa itu dah tak wujud lagi. Begitu juga bahasa Belanda. 300 tahun, hari ini dah payah nak dipaham. Dutch language, Old Frankish dialects, itu dah tak digunakan lagi. Kecuali beberapa perkataan. Brandy, coleslaw, cookie, landscape, yacht. Ini asal daripada Dutch language. Belanda jajah kita lama. Tapi bahasa dia, orang Belanda pun tak faham apa yang orang Belanda sekarang cakap. Orang Belanda dulu cakap. Termasuk bahasa kita, 3 kali tukar laras bahasa. Contohnya bulan Palapa yang lalu kami sekaban telah pergi ke sebuah balai sah. Di bagan menunaikan semayang sembubuh. Kami mengecap keenakan mayuh, hidangan disiapkan orang balasah. Tak faham, bahasa tu begitu lama sekali. Tapi Quran,
Kalau takdir esok lusa Nabi SAW bangkit, ucapkan bahasa Arab, tak ada orang tak faham. Kerana bahasanya bahasa yang paling lama tinggal. Dan maaf kalau Nabi Musa dan Nabi Isa hidup balik berpidato, belum tentu orang faham. Kerana bahasa Aramaik, the mother of Arabic and Hebrew, itu dah tak wujud lagi. Dia dah wujud 3,000 tahun dulu dan dia mati dah bahasa itu. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi kita ada lagi perkara-perkara yang nak kita laksanakan. Sekadar itulah saja sembang-sembang pada kesempatan petang ini. Moga-moga ada manfaat yang dapat kita ambil daripada pertemuan ringkas ini. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Sekianlah saja persembahan ucapan patik yang tidak sepertinya. Kalau terdapat sebarang keterlanjuran tutur bicara dalam persembahan ucapan patik, mohon juga diampunkan. Selanjutnya patik berdoa semoga kepada duli yang maha mulia tuanku digunakan sihat walafiat, dilanjutkan usia aman seterusnya, dilimpahkan nikmat, dimurahkan rezeki. Raja Pahang, Raja Berdaulat, mengambil berat hati rakyat. Mendapat sanjungan rakyat jelata, raja dan rakyat berpisah tiada. Bandar Pekan tempat berseri, jasa tuanku bijak bistari. Junjung kasih daun keladi, jika sudi berangkatlah lagi. Ampun tuanku, beribu ampun, sebab patik mohon diampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam.